Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak belajar tentang dua perkara. Yang pertama, nombor genap dan nombor ganjil. Okey, jadi kita nak tengok apa benda itu nombor genap, apa benda itu nombor ganjil, macam mana nak cari, contoh-contohnya. Okey, jadi kita jangan buang masa. Kita teruskan dengan pengenalan untuk nombor genap dan nombor ganjil. Apa benda dua-dua ni? Okey, jadi nombor genap ini selalunya berakhir, okey, nombor itulah berakhir dengan sifar, 2, 4, 6, 8. Ataupun yang paling mudah untuk kita ingat adalah sifir 2 lah. Kalau nombor itu berakhir dengan 5 nombor ni, itu automatik sebenarnya. Kita boleh katakan itu adalah nombor genap. Tak kisahlah kalau nombor itu banyak mana pun, tapi kalau last dia, nombor yang terakhir sekali, adalah 5 antara satu daripada 5 nombor ni, itu kita panggil sebagai nombor genap. Okey, nombor ganjil pula, terbalik, ataupun terbalik daripada nombor genap. Nombor ganjil ni dia berakhir dengan angka 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, jadi sama juga macam nombor genap tadi, tak kisahlah diberi nombor banyak mana pun, okey, tapi yang kita tengok adalah nombor yang terakhir. Okey, angka yang terakhir. Kalau angka yang terakhir tu salah satu daripada 5 nombor ni, itu kita panggil sebagai nombor ganjil. Okey, itu satu cara. Okey, ada lagi satu cara untuk kita nak mengenali ataupun untuk kita nak kenal nombor genap dengan nombor ganjil ni macam mana. Okey, jadi kalau nombor genap, bila nombor itu dibahagikan dengan 2, kita takkan dapat sebarang baki. Maknanya tak ada lebihan lah. Okey, itu pun dikira sebagai nombor genap. Okey, dan nombor ganjil pun sama juga. Bila dibahagikan dengan 2, tapi kali ini akan ada baki ataupun akan ada lebihan. Okey, jadi selepas ini kita akan tengok beberapa contoh macam mana kita nak kenal sesuatu nombor itu nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, contoh. Adakah 48 nombor genap atau nombor ganjil? Okey. Adakah 48 ni nombor genap ke nombor ganjil? Jadi macam mana kita nak tengok? Okey, kalau kamu tengok yang cikgu bulatkan dekat sini. Angka terakhirnya adalah 8. Okey, jadi kalau tadi yang kita dah belajar, kalau 8 itu nombor apa? Nombor yang berakhir dengan 8, tadi kita kata nombor genap kan? Okey. Sebelum kita nyatakan 48 ni adalah nombor genap, kita nak tengok lagi satu ciri-ciri di mana apabila dibahagikan dengan 2, 48 ni betul tak ada baki. Okey, jadi kamu tengok jalan kerja yang cikgu dah buat dekat sebelah kiri ni. 48 kita bahagikan dengan 2. Okey, kemudian kamu tengok bila dah selesai, tidak ada lebihan. Maknanya baki tu tak ada, kosonglah. Jadi bila kedua-dua ciri-ciri ini telah dipenuhi, maksudnya berakhir dengan nombor 8, maknanya salah satu daripada nombor genap, dan bila 48 ni kita bahagi dengan 2, tidak ada baki, maka tak ada baki okey, maka 48 adalah nombor genap. Okey, bila kita dah selalu buat sebenarnya kita tengok nombor tu pun kita dah tahu dah nombor genap atau nombor ganjil. Tapi ini cikgu tunjuk contohlah macam mana kita nak lebih jelas lagi beza antara nombor genap dengan nombor ganjil. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 13. Adakah 13 ni nombor genap atau nombor ganjil? Okey, so kita nak tengok. Yang pertama kalau kamu tengok yang cikgu bulatkan ni, dia berakhir dengan angka 3. Nombor-nombor depan ni tak kisah tau. Kalau nombor depan ni 2 ke 4 ke tak ada masalah. Okey, kita cuma tengok angka yang terakhir. Okey, jadi kalau angka yang terakhir ni nombor 3. Okey, nombor berakhir dengan 3. Kemudian katalah cikgu buat 13 ni cikgu bahagi dengan 2. Okey, kita akan dapat 6. 6 darab 2, kita akan dapat 12. Jadi 13 tolak 12 akan ada satu baki. Jadi 13 ni bila kita bahagi dengan 2 akan ada baki. Okey, bila dua-dua ciri ini ada, maksudnya 13 ini adalah nombor ganjil. Kenapa? Sebab yang pertama dia berakhir dengan 3.
Okey, kalau tadi nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 kan? Jadi kalau dia berakhir dengan 3, dia adalah nombor ganjil. Okey, kemudian kalau kita nak, uh, confirm lagi, betul ke 13 ni nombor ganjil? Kita boleh bahagi dengan 2 dan kalau dia ada baki 13 adalah nombor ganjil. Okey, seterusnya, adakah 181 nombor genap atau nombor ganjil? Okey, yang pertama tadi cikgu kata tengok apa? Kita akan tengok angka yang terakhir. Okey, kalau angkanya dah adalah 1, automatik kita dah boleh kata ini adalah nombor apa? Nombor ganjil. Tapi kalau kamu tanya, "Cikgu, ini ada 8." 8 kan nombor genap. Okey, sekali lagi cikgu jelaskan. Okey, cikgu tekankan dekat sini, bila kita nak tengok nombor genap atau nombor ganjil, kita cuma tengok angka di bahagian terakhir sahaja. Tak kisah kalau nombor-nombor dekat depan ni semuanya ada genap ke, ada ganjil ke, itu takkan bawa apa-apa perbezaan. Okey, kita cuma tengok nombor yang terakhir, angka yang terakhir sahaja. Okey, jadi kalau kamu tengok 181, nombornya berakhir dengan 1 dan bila cikgu bahagi dengan 2, cikgu akan dapat lebihan ataupun baki. Jadi kalau dia berakhir dengan 1, kemudian bila bahagi 2 kita ada baki, maka 181 ini adalah nombor ganjil. Okey? Boleh jelas ya? Okey, kita tengok lagi satu. Alright. Adakah 144 nombor ganjil atau nombor genap? Nombor genap atau nombor ganjil? Jadi pertama sekali kita tengok apa? Kita tengok angka di bahagian terakhir sahaja. Okey, jadi kalau angka 4, nombor yang berakhir dengan 4, kemudian sebenarnya kalau kamu dah hebat, dah terror, tengok pun dah tahu kan, nombor ni nombor genap ke nombor ganjil. Okey, tapi untuk pembelajaran hari ni kita nak lagi confirm, kita nak lagi jelas lagi betul ke ini nombor genap atau nombor ganjil, kita gunakan cara bahagi 2. Jadi bila 144 ni cikgu bahagikan dengan 2, kamu tengok dia tidak akan ada baki. Okey, jadi bila tak ada baki dan nombornya berakhir dengan salah satu daripada nombor genap, makanya 144 ni adalah nombor genap. Okey, cikgu harap dengan beberapa contoh yang ada tadi, kamu jelas tentang nombor genap dan nombor ganjil. Okey, jadi cikgu rumuskan sedikit. Senang je, nombor genap ni tak kisahlah nombor tu banyak mana pun, tapi kita cuma tengok angka yang terakhir. Okey, jadi kalau angkanya adalah 2, 4, 6, 8 dan sifar, dia adalah nombor genap. Okey, cara nak mudah ingat sifir 2 lah. Okey, tapi kalau nombor ganjil, angka terakhir mestilah 1, 3, 5, 7 ataupun 9. Okey, jadi cikgu harap dengan video ini kamu boleh faham dan kamu boleh jawab latihan-latihan yang akan diberikan. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.